Siapa tolong respon lah. Audio kita okey tak? Kalau ada masalah audio beritahu ya. Cikgu harap audio dengan suara dengan paparan okey. Okey, untuk pagi ni insyaAllah pada sesi yang kedua ni kita nak bedah bahagian A soalan tahun lepas. Jadi cikgu percaya kamu semua dah dah tengok dia punya handout yang cikgu letak kat grup Telegram. Jadi gambar di skrin tu gambar daripada Panalaban. Masa cikgu mendaki Gunung Kinabalu tapi hanya sampai Panalaban awal tahun hari itulah. Saya je kongsi dengan kamu kan. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sebelum tu sebelum kita mula belajar, kita buka kita punya pertemuan pada pagi ini dengan bacaan Nurul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi kepada satu soalan yang pertama. Soalan membunyi, raja menunjukkan satu lengkung penyejukan bagi suatu logam dalam keadaan cecair. Itu adalah maklumat soalan. Dia bagi kita satu gambar graf pada raja 1 dan soalan yang A, suhu logam adalah mala dari Q ke R. Nyatakan jenis haba yang terlibat dari Q ke R, tandakan tik pada petak untuk jawapan yang betul. Jadi anak-anak, dekat sini dah ada hint soalan, suhu adalah malar. Jadi untuk kita kena pasti muatan haba ataupun haba pendam, untuk muatan haba, dia mesti terlibat dengan perubahan suhu. Bermaksud berlaku perubahan suhu daripada paras yang rendah kepada paras yang tinggi atau terbalik. Maksudnya penyejukan dia akan berlaku terbalik lah. Paras tinggi kepada paras yang rendah. Untuk haba pendam pula, dia mesti berubah fasa. Bermaksud daripada pepejal menjadi cecair, menjadi gas, atau daripada gas menjadi cecair, menjadi pepejal dengan keadaan suhu mala. Jadi untuk yang ini kita tahu pada Q dan R. Dia nak kita tengok pada Q dan R juga. Jadi kita highlight pada Q dan R dan dia dah baru bagi tahu suhu mala. Walaupun graf tu melengkung, tapi sebab dia bagi tahu suhu mala, walaupun nampak Q dengan R tidak duduk pada kedudukan yang betul-betul sama paras, tapi sebab dia dah beritahu mala, bermaksud suhu adalah sama, jadi jawapannya adalah haba pendam. Haba adalah tenaga. Kalau soalan tanya maksud haba adalah tenaga. Kalau soalan tanya maksud suhu adalah darjah kepanasan, bukan darjah kesejukan. Sejuk adalah perasaan. Kalau suhu dia 0 darjah Celsius, dia naik 1 darjah Celsius, bermaksud dia sudah mula memanas. Tapi perasaan kamu ketika tu masih lagi sejuk. Jadi bila kita discuss mengenai suhu ataupun haba kepada sesuatu keadaan, satu atom, subatom, zarah, sebatian, bermaksud kita membicarakan keadaan zarah itu tenaga kinetik yang dipunyai oleh sesuatu zarah. Jadi zarah sentiasa bergerak. Kita belajar dalam teori Jirim, masa tingkatan 1 pun ada belajar. Zarah walaupun dalam pepejal, dia masih lagi sentiasa bergetar. Jadi pada satu keadaan tertentu yang kita panggil suhu mutlak, kita assume ketika itu semuanya tenaganya telah habis walaupun hakikatnya masih ada lagi. Jadi pada keadaan tertentu itu suhu mutlak yang kita panggil 0 Kelvin. Jadi masa kita belajar apa sahaja hukum gas, kita ada hukum Gay-Lussac, hukum Charles dengan hukum tekanan.
apa saja salah, saya lupa dah. Hukum Boyles, Gay-Lussac, Charles. Apa saja hukum tekanan yang melibatkan haba, hukum gas yang melibatkan haba. Untuk pertukaran suhu daripada darjah Celsius kepada Kelvin, kita kena tambah dengan 273. Jadi ada sebab kenapa dia ambil 0 Kelvin. Jadi namakan keadaan jirim daripada Q ke R. Jadi kita tahu dia bermula daripada P dalam keadaan cecair. Darjah 1 menunjukkan satu lengkung menunjukkan bagi satu logam dalam keadaan cecair. Penyejukan bermaksud daripada cecair dia hendak berubah menjadi pepejal, bukan jadi gas. Jadi sama ada kamu tulis macam tu, cecair tambah pepejal, atau kamu tulis cecair dan pepejal, gitu. Beri satu sebab mengapa suhu adalah malar daripada pada Q ke R. Macam cikgu kata tadi, bila kita discuss mengenai zarah subatom, kita discuss tenaga yang dia punyai secara semula jadi, iaitu tenaga kinetik. Sebab zarah pepejal ni, atom ni sentiasa bergetar. Kalau gas lagi laju dia bergerak. Jadi tenaga kinetik apa saja yang bergerak dalam jasad, apa saja yang bergerak jasad dalam muka bumi ni, dia ada tenaga kinetik dia. Sebab formula tenaga kinetik tu E sama dengan setengah mv kuasa 2. Jadi tenaga kinetik molekul tidak berkurang. Bermaksud di situ suhu dia malar jawapan yang paling tepat, sebab tenaga kinetik dia tidak berkurang, sama. Sebab kalau tenaga kinetik dia berkurang, bermaksud dia akan mula sejuk. Sebab tenaga telah dibebaskan. Atau boleh katakan tenaga kinetiknya adalah sama ataupun tidak berubah. Ataupun nak dikatakan, kalau kamu nak katakan tenaga haba sebab penyejukan kan. Jadi haba yang dia dapat tu digunakan untuk menguatkan ikatan sebab dia nak jadi pepejal. Nak bagi jawapan dalam tu pun macam tu pun boleh juga. Sebab the idea, the teorinya suhu dia sama sebab haba yang dia dapat tu sebab dia guna untuk ikatkan dia punya ikatan antara molekul tu, sebab daripada cecair dia jadi pepejal. Tapi yang lebih tepat adalah tenaga kinetik molekul tidak berkurang. Soalan B, apakah yang berlaku kepada tenaga haba semasa proses penyejukan dari R ke S? Kita ada dua keadaan sahaja dalam tenaga haba kita. Sama ada haba dibebaskan atau haba diserap. Okay. Sebenarnya pada satu jasad, dia mengalami dua-dua proses. Dia membebaskan haba, dalam yang masa yang sama dia menyerap haba. Untuk suatu jasad itu menjadi panas, dia kena menyerap lebih banyak haba daripada dia membebaskan haba. Macam tu. Untuk sesuatu jasad itu menjadi sejuk, bermaksud suhunya berkurang menjadi sejuk, dia kena menerima lebih banyak haba daripada membebaskan haba. Tapi dia ada juga terbebas haba. Tapi kita tak belajar secara detail. Kita belajar satu proses, ada dua je keadaan, sama ada dibebaskan atau diserap. Jadi dalam kes ni, semasa proses penyejukan, jadi dia sejuk, haba dibebaskan. Kalau haba diserap, dia akan meruap, cecair akan bertukar menjadi gas, dia akan mendidih. Okey, habis soalan 1. Lagi sekali, kalau ada sesiapa nak tanya, boleh komen dekat ruang komen. InsyaAllah cikgu perasanlah. Jadi kita pergi kepada soalan kedua. Dan rekod daripada kita punya Google Meet ni, cikgu akan letak dekat YouTube. Nanti link dia insyaAllah cikgu letak dekat dalam grup Telegram. Okay, soalan 2. Rajang menunjukkan radas untuk mengkaji kesan fotoelektrik pada logam zinc. Elektron dibebaskan dari permukaan logam zinc dan bergerak ke arah anod. Frekuensi cahaya yang digunakan ialah 910 kuasa 14 Hz, iaitu melebihi frekuensi ambang bagi zinc. Apakah yang dimasukkan dengan frekuensi ambang? Okey. Apa sebenarnya kesan fotoelektrik? Sebab foto bermaksud cahaya lah. Untuk mendapatkan elektrik, kita kena ada cas. Cas, kebanyakan cas, dia ada dua keadaan. Dia bergerak dengan dia tidak bergerak.
Apabila dia tidak bergerak, cas itu adalah elektrostatik. Itu yang bila kamu pegang troli Tesco tu, kamu rasa macam kena current sebab cas yang ada pada troli tu tiba-tiba dia bergerak kepada kamu, sebab tu kamu rasa macam kena current. Kenapa cas tu boleh tiba-tiba bergerak kepada kamu? Sebab cas yang ada dekat badan kamu berlainan dengan cas yang ada pada troli. Jadi cas yang berlainan akan menarik, cas yang sama akan menolak, macam tu. Jadi dia punya idea adalah untuk mendapatkan kehadiran arus. Jadi kita ada dua proses untuk menggerakkan elektron keluar daripada permukaan logam. Yang pertama adalah pancaran termayon, thermionic emission, pancaran termayon. Dalam thermionic emission ni, dalam pancaran termayon ni, apabila cathode filament memanaskan filament, elektron akan terbebas daripada logam keluar. Jadi elektron yang keluar ni akan bergerak dan arus terhasil. Kerana arus adalah kadar pengaliran cas. So bila ada cas yang sedang bergerak, adalah arus. Manakala fotoelektrik pula, sama juga proses memanaskan logam dengan kaedah sinaran cahaya. Pada frekuensi tertentu, elektron akan keluar dari permukaan logam. Jadi dua-dua sama mengeluarkan elektron pada logam. Cuma yang fotoelektrik ni lebih cepat. Cuma yang menariknya pada fotoelektrik ini, cahaya yang sama, tapi kalau kita kenakan pada logam yang berbeza, berapa cepat elektron itu terkeluar bergantung kepada jenis logam tu. Kemudian dekat dalam buku teks, dia ada kesan fotoelektrik muka surat 237. Muka surat 237. Jadi baca kesan fotoelektrik tu betul-betul. Sebab dalam muka surat 237 tu dia ada cakap tenaga fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Bermaksud tenaga keamatan cahaya ni macam boleh kita katakan dia punya kadar terang lah, tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Jadi frekuensi ambang tadi patah balik, kalau kita ada dua logam A mungkin sekejap je dia terkeluar elektron, logam B mungkin lambat. Kenapa? Sebab frekuensi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron daripada logam tu berbeza. Jadi frekuensi ambang adalah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Itu kalau ikut buku teks lah. Frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada logam. Macam tu. Jadi soalan minta hitung fungsi kerja logam zinc. Kita ganti sahaja. Walaupun dia bagi frekuensi ambang, tapi kita pun tahu formula W sama dengan HF tu. So buat gantian saja. Di bahagian ini hati-hati bila menekan kalkulator. Semua formula dan pemalar Planck memang diberi di dalam peperiksaan, sama ada pada soalan ataupun pada ruangan list formula tu tadi. Macam tu. Okey. Kita tengok yang D pula dia kata keamatan cahaya yang menghentam permukaan logam zinc tidak dipengaruhi oleh tenaga kinetik elektron. Terangkan mengapa. Kat sini tadi cikgu ada sebut keamatan tidak bergantung frekuensi tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Frekuensi yang boleh, frekuensi ambang lah yang bertindak kepada logam tu. Tapi keamatan cahaya, bila keamatan cahaya bertambah, bermaksud bilangan elektron akan bertambah. Atau tenaga kinetik tadi yang dipengaruhi oleh frekuensi cahaya. Kenapa tenaga kinetik dipengaruhi oleh frekuensi cahaya? Apabila elektron pada logam mendapat tenaga yang sepenuh, yang secukupnya. Maksudnya pada frekuensi cahaya itu bermaksud kadaran cahaya yang kena pada
permukaan logam tu, bila tenaga elektron tu pada permukaan logam mendapat tenaga kinetik yang secukupnya, elektron boleh terlepas daripada permukaan logam tu. Jadi untuk elektron terlepas daripada permukaan logam tu, tadi kita sebut kat soalan Hubble's dari sebelum, semua jasad ataupun atom subatom dia ada tenaga kinetik dia sendiri. Jadi untuk dia terlepas daripada ikatan dia, tenaga kinetik dia kena maksima untuk dia memutuskan ikatan antara zarah. Jadi sama juga dalam kes ni. Okey, sampai sini okey. Jadi kalau macam dalam kuantum tu, bacalah betul-betul ciri kesan-kesan fotoelektrik muka surat 237 dalam buku teks. Kemudian fahamkan betul-betul kesan fotoelektrik, aplikasi kesan fotoelektrik, macam mana dia berfungsi pada solar panel, pada pintu automatik, lepas tu pengesan image dalam komponen kamera. Boleh bacalah keadaan dia. Sebab apa masa saintis jumpa pancaran termion tiup sinar katod, betul dia boleh melepaskan elektron tapi agak lambat. Dulu ambil masa untuk dipanaskan tiup sinar katod tu untuk melepaskan elektron. Keadaan dia lah. Tapi dengan dia memahami sifat elektron dalam ilmu kuantum ni, jadi benda-benda akan jadi lebih mudah sebab kita dapat keluarkan elektron tu dengan kadar yang lebih cepat berbanding dengan gunakan kaedah pancaran termion. Okey. Kita masuk pada soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan penyumbat getah berjisim 0.2 kilo 200 gram diikat pada satu hujung dengan benang nylon dan satu hujung lagi digantung dengan beban. Penyumbat getah itu diputarkan dalam satu lintasan membulat yang tetap. Okay, ini bawah hukum kegravitian. Apa yang menarik dalam hukum kegravitian adalah, kalau kamu ingat masa kamu belajar tingkat 4 dalam hukum kegravitian, dia ada hukum kegravitian semester Newton dan dia ada 3 hukum Kepler. Yang paling penting kamu kena tahu bagaimana nak menerbitkan formula dalam Kepler yang ketiga. The idea kamu belajar benda ini supaya kamu faham macam mana sistem satelit berfungsi. Macam mana kita ada 2 satelit, geopegon dan pegon. Satelit yang sama dengan kedudukan kita. Kita kat sini, satelit tu ada kat atas ni. Jadi bila bumi mengorbit, satelit tu ikut. Dan kita ada satelit yang sangat perlahan daripada kedudukan kita. Bermaksud kita dah pusing, satelit tu masih lagi belakang kita. Atau kita ada satelit yang sangat laju, bermaksud dia mengorbit lebih laju daripada posisi kita di bumi. Kurang daripada 24 jam, dia boleh pergi lagi laju macam tu. Jadi dengan memahami berjaya mencipta satelit, sistem komunikasi kita jadi lebih bagus. Kalau macam dulu, untuk pelanggan-pelanggan ISRO, apabila hujan akan mengalami gangguan. Tapi sekarang dah bagus. Sama juga ketika telefon mula berjaya diadakan untuk kegunaan domestik, kegunaan tempatan secara besar-besaran, terdapat gangguan interference dalam gelombang telefon tu sendiri. Berbanding dengan keadaan sekarang, reception, penerimaan signal daripada pemancar kepada penerima lebih bagus berbanding dengan dulu. Okay, jadi soalan nombor 3 ini daripada soalan bab 3 tempat kegravitian. Namakan daya yang mengekalkan penyumbat getah dalam lintasan membulat. Bermaksud ada satu daya yang pegang penyumbat getah tu menyebabkan dia pusing. Tapi sebab dalam ni dia dah buat ada tali, tapi keadaan dia idea dia sama macam bulan mengorbit kelilingi bumi, bumi mengorbit mengelilingi matahari. Jadi daya adalah daya memusat. Bila kita cerita satu gerakan membulat, kita cerita satu daya memusat. Daya yang sentiasa daripada pusat bulatan, bila tu berpusing, ditarik, dipegang macam tu. Okey. Tandakan arah daya F yang terlibat. So jadi bila kita pegang sesuatu,
Kamu boleh bayangkan, cikgu pun tak ada apa nak tunjuk kat sini. Okey, bolehlah. Kamu boleh bayangkan ada mouse, kat sini ada tangan cikgu. Bila mouse ni pusing keliling di tangan cikgu, mesti ada daya yang pegang mouse ni supaya dia tidak terlepas. Jadi daya tu datang daripada mana? Daripada pusat bulatan gerak dia. Kenapa? Macam mana Newton dapat idea apple? Dia kata kalau bumi ni bulat dan ada pokok apple, ada buah apple tu jatuh, semua jatuh ke arah bumi. Jadi kita belajar bumi tu bulat macam ni. Tapi kalau dia duduk dekat bawah, bahagian bawah, bukan ke dia jatuh ke bawah ke naik ke langit ke apple tu. Tapi dia masih lagi jatuh ke arah bumi. Bumi ni bulat. Pokok apple kat sini jatuh sini. Kalau daripada tepi pun jatuh sini. Daripada bawah ke sini. Bermaksud kalau kita buat dalam bentuk lukisan, tak logik lah. So, kalau daripada tepi pun dia jatuh ke tengah bumi. Itu adalah daya memusat yang memegang ke tengah pusat bumi. Jadi untuk kita lukis daya F, sebab dia tahu gerakan membulat, kita faham apa saja yang berpusing dengan bulat, bumi ni semua ada daya tarik dia ke tengah matahari. Macam bulan ada daya yang tarik dia ke tengah bumi. Kemudian dia kata lukis anak panah untuk menunjukkan arah laju linear penyumbat getah. Dia dah sebut dah penyumbat getah. Bermaksud arah anak panah tu kena dari penyumbat getah. Apabila benda bergerak dalam satu bulatan, kedudukan yang paling bagus adalah pada tangent bulatan. Apa maksud tangent bulatan? So dia bulat, garisan lurus tu buat 90 darjah dengan bulatan dia. Jadi itu maksud tangent bulatan. Jadi arah daya dia ikutlah kalau dia pergi ke kanan, arah daya dia ke kanan dalam bentuk satu garis lurus tangent bulatan. Buat satu garis lurus macam tu. Jadi kalau soalan tu tanya apa jadi kalau tali tu putus, penyumbat getah itu akan terlepas daripada lintasan dia. Maksudnya daripada gerakan membulat tu dia akan terlepas. Terlepas ke arah mana? Arah tangent bulatan tu lagi. Maksudnya terus ke depan macam tu. Jadi kita tengok jawapan dia. Macam ni lukisan dia. Dan jangan lupa label. Sama ada labelkan dengan nombor soalan, soalan nombor 2, soalan nombor 3 ataupun labelkan dengan apa dia nak cari. So soalan yang kedua tu dia nak daya F lah. Kenapa ke arah tiup kaca yang pegang dia tarik dia. So dia ditarik ke arah tiup kaca. Kalau kepala anak panah tu ke arah penyumbat getah, bermaksud penyumbat getah yang tarik tiup kaca. Jadi daya tu kena ke arah yang siapa yang tarik dia macam tu. Jadi kalau salah arah anak panah, salah tak kamu buat macam ni? Salah arah anak panah, salah. Kamu buat macam ni, kamu tak label nombor soalan ataupun daya F, salah. Kamu tak boleh expect orang yang baca jawapan kamu tu faham, oh dia tengah jawab jawapan nombor 2, tak boleh. Sama juga dengan yang V tu. Jadi kamu kena labelkan huruf V. Okey. Clear Soalan nombor 3B, penyumbat getah diputar dengan laju linear 10 meter per saat. Hitung daya yang bertindak ke atas penyumbat getah apabila jejari lintasan membulat ialah 1.5 meter. Jadi formula dia simple je yang ini. Formula ni diberi. InsyaAllah formula ni diberi dalam soalan SPM. Sekejap cikgu dah baca. Daya dan gerakan. Ya, formula ni diberi sebagai formula yang ketiga di dalam soalan SPM berdasarkan model contoh buku soalan ni lah. Jadi sebab daya unit dia Newton. Unit kalau tak ada salah. Maka ada 2. Maka yang pertama pada gantian. Maka yang kedua adalah pada jawapan akhir dengan unit yang betul. Berapa titik perpuluhan? Minimum 2. Kalau ambil banyak tak apa. Apakah akan berlaku pada jejari bagi lintasan membulat apabila penyumbat getah diputar dengan kelajuan tinggi bertambah? Jejari dia akan jadi bertambah. Kalau kamu pegang tali, kamu pusing pada kadar yang sama, dia stay. Bila kamu pusing laju-laju, kamu akan rasa tali tu nak terkeluar daripada tangan kamu.
Kamu boleh cuba peganglah tali apa, kabel apa-apa pun. Okey. Kita pergi soalan 4. Okey, kalau lagi sekali siapa nak tanya boleh tanya. Boleh type dekat ruangan chat. Kalau kita jawab tak guna daya memusat, daya graviti, tak boleh. Daya graviti bermaksud kita merujuk kepada nilai W. Weight. So tak boleh. Jawapan dia daya memusat ya, Man. Okey, soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan 1 liter transistor yang mengandungi perintang peka cahaya PPC. Apabila PPC mengesan cahaya, beza keupayaan PPC ialah 1.2 volt. Jadi dia bagi gambar rajah macam ni. Gambar rajah ni tak lari, sama dengan gambar rajah buku teks. Dia ada dalam buku teks. Ada beza sikit je, sebenarnya sama, majoriti sama. Nyatakan fungsi transistor. Satu je fungsi transistor yang kita belajar, switch automatic. Kalau kita belajar diode, sebelum kita belajar transistor, kita belajar diode. Sebelum kita belajar diode, kita belajar tiup sinar katot untuk mendapatkan diode tadi. Jadi diode, fungsi dia memastikan arus mengalir dalam satu arah, menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Kenapa? Sebab dia ada pincang, songsang dan pincang depan. Pincang songsang bermaksud kalau arus nilai dia tak sama, dia punya terminal tak sama dengan terminal diode positif negatif, diode akan block. Kalau sama, dia boleh lalu lah macam tu. Jadi diode fungsi dia menukarkan arus terus kepada arus ulang alik atau sebagai rektifikasi. Kita belajar rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh pun boleh jadi. Manakala transistor fungsi dia sebagai switch automatic. Kenapa transistor ni jadi switch automatic? The beautiful about transistor adalah arus kena ada dekat tapak. Kalau tak ada arus dekat tapak, transistor tu tidak berfungsi dan litar tidak lengkap dan sistem tidak jalan. Bermaksud kalau dalam kes ni, arus kena ada dekat tapak. Kalau ada arus dekat tapak, litar lengkap. Litar mana lengkap? Litar antara kaki C, kolektor, pengumpul ke kaki emitter, pengeluar. Litar ni akan lengkap dan mentol akan menyala. Tapi kalau tak ada arus dekat tapak, litar ni tak lengkap. Arus berhenti sampai mentol saja. Bila litar tak lengkap, bermaksud transistor tidak menghidupkan litar tu, mentol tidak menyala. Sebab tu dia jadi switch automatic. Kita belajar fungsi transistor sebagai penguat, amplifier, penguat arus, dan kita belajar fungsi transistor dekat dalam buku teks melibatkan termistor, pengesan haba dan pengesan peka cahaya LDR. Juga dekat dalam transistor kita belajar voltan pembahagi. Okay, kita tengok. Transistor ada dua jenis, NPN. Cikgu selalu ingat NPN ni, tu anak murid cikgu yang ajar lah. Sarah, tahun 2008 tak silap cikgu Sarah, SPM 2008. 2008 insyaAllah 2008. SPM 2007 kot. Cikgu rasa Sarah SPM 2007. Sarah ajar cikgu, dia ingat NPN, North Point North. Sebab kita belajar dalam geografi, North kasi tunjuk atas. So bila NPN, North Point North, tidak tunjuk ke atas, dia tunjuk ke bawah. So macam ni, NPN, dia bila kita tahu NPN, kita ingat kalau NPN kolektor, kaki yang atas ni kolektor ni mesti sambung dekat positif. Tapi kalau PNP, kolektor ni disambung dekat terminal negatif. Sebab kadang-kadang soalan transistor ni dia keluar dekat objektif. Dia bagi kamu banyak litar transistor, dia tanya yang mana berfungsi. First kamu kena check sambungan pada kaki kolektor dengan emitter ni, sambungan dia ni betul tak terminal dia berdasarkan jenis dia. Kemudian kamu tengok tapak dia, ada tak arus boleh masuk. Kalau tapak dia arus tak boleh masuk, bermaksud transistor tu tidak berfungsi. So kalau untuk voltan pembahagi, kita biasa tandakan yang atas ni sebagai R1. Tapi dalam buku teks formula dia slightly berbeza, tapi tak ada masalah. Cikgu letak formula yang sama sebenarnya. So yang ni jadi R2.
kenapa kita consider lah ini sebagai perintang yang pertama, ni perintang yang kedua. Tak kira lah kalau dekat atas ni thermistor tau. Bukan termostat. Termostat tu kawal suhu. Nama perintang tu thermistor. Kalau thermistor, bawah tu PPC, tak kisahlah salah satu jadi R1, satu lagi jadi R2. Nak terbalik pun tak apa. Dan kamu kena tahu kamu ada voltan input lah yang ni. Ni voltan input. Dan keadaan litar ini adalah selari. Litar ni adalah selari. Bermaksud voltan 1 campur voltan 2 akan sama dengan voltan input 6. V1 campur V2 sama dengan 6 maksudnya. So bila dia minta kira rintangan PPC yang ini, dia minta kamu kira R2. Untuk yang ini formula tadilah. Bermaksud dekat sini dia minta kamu kira R2, ni R2, ni pun ada R2. Dua-dua formula ni boleh pakai. Kamu pakai je lah mana satu. Tapi bila kamu teliti kan, bila kamu kira V1, nilai perintang yang atas ni mesti R1 dengan jumlah rintangan. Kalau kamu kira V2, voltan dekat yang kedua, V2, nilai yang atas ni mesti R2, yang dekat bawah ni mesti jumlah rintangan. Dua-dua darab dengan nilai V. Boleh kat sini? Jadi untuk kita hitung rintangan PPC, cikgu pakai yang formula V2. So buat gantian, dekat ni kena hati-hatilah. Kenapa kilo? Kenapa unit cikgu kilo? Sebab cikgu tak tukar 10 kilo ohm ni. Cikgu tak tukar. Cikgu tulis je. Macam tu. So bermaksud jawapan akhir cikgu mesti kilo ohm sebab cikgu tak tukar. Okey kan? Okey. Kalau kita tengok calculation dia, cikgu saja share. Okay. Yang ini guna formula yang V2. Yang ini guna formula yang V1. Ikutlah. Tapi macam mana cikgu dah dapat 1.2? Yang 1.2 tu dah diberi dalam soalan. Dia dah bagi, dia kata apabila PPC mengesan cahaya, beza keupayaan PPC adalah 1.2 volt. Macam mana cikgu Dorian dapat V1 ni 4.8? Kan dia litar selari. Jadi V1 campur V2 sama dengan voltan input. Dalam cerita ni voltan input dia 6. Voltan input dia 6. Yang biru ni 6. Jadi V1 campur V2 sama dengan 6. Kamu dah ada V2 1.2. 6 tolak 1.2 dapatlah 4.8. Lepas tu buat gantian. Cuma dalam gantian ni hati-hati. Sebab ni semua matematik. Fiziknya di mana? Markah pertama gantian dan jawapan akhir. So, kamu kira lah guna formula mana pun, jawapan kamu tetap sama. 3 markah dekat sini. Sekejap. Kalau tak silap cikgu, yang ni ya. Yang ni kamu dapat markah pada formula sebab formula tidak diberi kat dalam list formula elektronik ni. Dia markah tu pada list formula atau dia ada markah pada cikgu tengok catatan cikgu. Markah pada formula memang ataupun pada bila kamu buat gantian kamu yang kedua ni, kamu tak tulis formula, anda kata kamu tak tulis formula, kamu terus buat gantian yang ni, kat sini pun kamu dah dapat markah formula dengan gantian sebab kamu ingat formula lah. Formula tidak diberi untuk soalan yang ni. Sampai sini okey Okay, soalan A yang ketiga. Hitung faktor penggandaan beta. Dia nak hitung faktor penggandaan beta. Yang ni dia bagi dalam formula. Sekejap. Cikgu patah balik kejap. Jadi kat sini, dalam formula faktor penggandaan dia bagi IC, simbol macam beta ni, IC bagi dengan IB. Okey, kat mana IC? Ni IC. 5 miliampere ni IC. Kat mana IB? Ini IB. Tak nampak sangat gambar raja ni. 50 microampere. Ni micro. Yang bentuk U ni. Ni mili. Jangan silap. Pernah ada satu soalan cikgu crossover. Dia tanya, kenapa mentol tu malap?
Okey, dia letak satu mentol kat sini, dia letak satu mentol dekat sini. Dekat apa? Voltan kaki dekat sambungan tapak transistor ni ada satu mentol di sini dan dekat kolektor ni ada satu mentol. Dia tanya kenapa mentol yang dekat tapak transistor ni lebih malap berbanding dengan mentol dekat kaki pengumpul transistor. Jawapan dia, sebab arus yang masuk dekat tapak transistor tu lagi kecil daripada arus dekat kolektor. Mikro. Sebab tu dia malap. Okey. Jadi gantiannya direct saja. Jadi kita ingat tadi 5 milliampere. 50 microampere. Tak ada unit. Sebab ampere bagi ampere tak ada unit. So yang ni tak ada markah pada formula. Pada gantian dengan jawapan yang tepat. Dengan unit yang sepadan. Jadi hati-hatilah dengan gantian. Mahirlah tekan kalkulator dengan simbol ni. Simbol untuk mili dan mikro. Okey. Sampai sini okey Soalan berikutnya ditanya, terangkan bagaimana mentol dalam rajak 4 menyala apabila persekitaran gelap. Subhanallah, sekejap cikgu tak perasan ada mesej minta link. Harap-harap tak maaf lah. Okey, yang soalan yang berikutnya, terangkan bagaimana mentol dalam rajak 4 menyala apabila persekitaran gelap. Jadi kita belajar dalam transistor. Ini soalan yang dalam buku teks. Bukan soalan, gambar rajah dalam buku teks. Sama dengan gambar rajah tadi. Cuma pada dia tak letak nilai arus. Dia tak letak nilai arus. Jadi dekat sini, cikgu letak nota sikit. Kita baca sama-sama. Untuk tapak transistor berfungsi, mesti ada arus yang masuk melalui tapak transistor. Itu syarat dia. Mesti ada arus yang masuk dari tapak transistor. Andai kata lintah transistor tu macam ni, tapi bahagian yang atas ni dekat R10 kilo ohm ni, wire ni tak ada. Transistor tu tidak berfungsi kerana tak ada arus daripada tapak transistor. Arus datang kat sini. So arus datang daripada sini, dia akan membahagi dua. Satu dia bergerak ke bawah melalui 10 kilo ohm, satu lagi dia melalui mentol. Rintangan pada tapak transistor adalah tetap. Ni rintangan pada tapak transistor. Ni tapak B, base. So rintangan yang pada tapak 1 kilo ohm, rintangan ni tetap. Rintangan perintang peka cahaya PPC, yang ni LDR, perintang peka cahaya berubah-ubah. Dia berubah macam mana? Apabila keadaan gelap, tiada cahaya, rintangan PPC tinggi. Bila gelap, PPC tinggi. Tinggi daripada siapa? Tinggi daripada tapak transistor. Jadi arus ni macam kamu juga. Bijak. Ambil jalan mudah. Jadi kalau yang ni rintangan dia tinggi, dia terus masuk tapak. Tak lalu kepada perintang peka cahaya. Tapi apabila ada cahaya, rintangan PPC yang ini akan menjadi kecil. Kecil daripada siapa? Daripada tapak. Sebab rintangan tapak tu tetap. Menyebabkan tiada harus melalui tapak transistor. Transistor tidak dihidupkan. Bila ada cahaya, arus tak masuk dekat tapak. Arus terus turun bawah. Jadi mentol tak hidup. Pernah satu masa, soalan keluar, dia tanya, macam mana, apa akan jadi kalau
perintang peka cahaya ni diletakkan dekat nilai R 10 kilo ni, terbaliklah maksudnya. Jadi fungsi dia pun akan jadi terbalik. Bermaksud sepatutnya mentol itu menyala pada waktu malam, mentol itu jadi tidak menyala pada waktu malam. Sepatutnya mentol itu tidak menyala pada waktu siang, pada waktu ada cahaya cerah. Mentol tu jadi menyala pada waktu siang, pada waktu ada cahaya. Sebab apa jadi macam tu tadi? Sebab kedudukan PPC tu ditukarkan dengan kedudukan R10 tu. Okay. Jadi soalan ni tadi dia tanya, terangkan bagaimana mentol dalam darjah 4 menyala apabila persekitaran dia gelap. Jadi kita jawab macam ni. Jawab dulu soalan dia. Apabila gelap, rintangan PPC tambah. Ini menyebabkan voltan tapak bertambah. Voltan dekat sini tambah. Kita belajar tadi voltan 2 tadi kat sini. Kat atas ni voltan 1, bawah ni voltan 2. Tapi kalau kamu tak tulis ayat ni tak apa. Arus akan mengalir melalui tapak transistor dan tidak melalui PPC. Jadi arus akan melalui tapak transistor. Keadaan arus di tapak transistor akan menghidupkan transistor. So transistor hidup. Arus pengumpul ni IC melalui transistor. So IC boleh lalu transistor. Lita dilengkapkan. IC dapat lalu, gabung dengan IB, jadi IE dapat lengkap lita. Mentol menyala. Atau kalau kamu boleh jawab dalam bahasa mudah untuk kamu faham, untuk mentol menyala, transistor kena hidupkan. Untuk transistor dihidupkan, kena ada arus di tapak. Untuk arus tapak masuk, untuk ada arus di tapak, rintangan LDR kena tinggi daripada rintangan tapak. Sebab apabila rintangan LDR tinggi, PPC tinggi pada tapak, arus akan mengalir masuk tapak. Boleh juga macam tu. So markah dia yang di provide adalah 3. Ni point markah dekat sini ada 6. Macam tu Ada soalan setakat ni? Okey. Cikgu minta maaf sekejap. Yang mana lambat cikgu bagi link tu, minta maaf sekejap sangat-sangat. Ada yang cikgu terlepas pandang. Okey. Soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan gelombang air yang terhasil apabila budak lelaki itu mencelup kakinya secara berterusan di dalam air dengan kadar yang tetap. So ni gambar rajahnya. Kalau soalan-soalan ni semua cikgu ambil daripada buku Yakin tu, sebab dia yang cetakkan kertas soalan sebenar kan. Jadi gambar rajah kalau rasa confusing boleh tengok buku Yakin tu lah. A. Tandakan jawapan yang betul dalam petak yang disediakan. Gelombang air adalah gelombang melintang dan gelombang memujur, soalan dia. Jadi kita kena ingat, kita buat recap sikit. Gelombang adalah apakah maksud gelombang? Adalah pergerakan zarah-zarah yang memindahkan tenaga, bukan memindahkan jisim. Okay? Gelombang ada 2 jenis, gelombang melintang dan membujur atau gelombang mekanik. Cikgu lupa yang tu. Gelombang mekanik dan minta maaf cikgu lupa. So kita letak pada gelombang melintang dan membujur. Gelombang membujur adalah pada gelombang mekanik. Okay. Gelombang mekanik dan elektromagnet atau gelombang melintang dan membujur. Membujur hanya suara saja. Melintang semua selain daripada bunyi, selain daripada suara. Gelombang membujur bermaksud pergerakan zarah sebab dia bawa tenaga kan, pergerakan zarah selari dengan arah gelombang tu pergi, perambatan. Perambatan tu apa? Nak menunjukkan gelombang ni bergerak, berjalan, kita panggil dia perambat. Merambat lah. Kalau orang kita boleh kata dia berjalan, kalau ikan kita boleh kata berenang, kalau burung kita kata terbang, nak menunjukkan dia sedang bergerak. Kalau gelombang kita nak tunjuk dia bergerak, kita kata dia merambat.
So arah perambatan, arah dia bergerak selari dengan pergerakan zarah dia. Dia bergerak selari macam tu. Tu suara. Sebab tu nak bercakap dengan orang kena pandang muka dia supaya suara dia jelas. Kalau melintang pula, dia bentuk 90 darjah. Bermaksud zarah dia pergi arah sini, tapi dia merambat ke depan. Macam tu. Zarah dia bergerak ke kiri ke kanan, gelombangnya merambat ke depan. Itu gelombang melintang. Atau kamu boleh kata gelombang ada dua jenis, yang lagi satu sama juga. Dua-dua jawapan ni diterima sebagai jenis gelombang. Mekanik ataupun elektromagnet. Okay, elektromagnet, gelombang yang elektromagnet yang ada dalam sinaran cahaya tu lah. Itu gelombang yang ada bawah, gelombang elektromagnet. Okay. Dan jangan confuse pula dengan muka gelombang. Muka gelombang bermaksud apabila ada gelombang, kita tengok daripada atas. Ada yang kita nampak dalam bentuk line. Bermaksud dia bentuk tinggi, rendah. Itu bentuk satah. Dia bentuk satah. Sebab bila dia naik tinggi, kita nampak satu garis. Bila dia turun, kita tak nampak lah garis turun tu. Bila dia naik balik, kita nampak lagi satu garis. Itu kita panggil gelombang satah. Satah lurus. Itu satah permukaan yang lurus satah. Okey, kalau gelombang membulat pula, memang kita nampak garis bulat macam letak air, titik air dalam bekas, kita nampak bulat, itu gelombang membulat. Itu muka gelombang. Kalau muka gelombang ada dua jenis. Jangan confuse. Okey, jadi kat sini dia kata gelombang air adalah gelombang melintang. Soalan berikutnya, perhatikan rajah 5.1 bandingkan kawasan X dan kawasan Y dari segi kedalaman air, panjang gelombang, frekuensi gelombang, hubung kaitkan panjang gelombang dan kedalaman air. Okey, soalan macam ni, dia ada dua set soalan dekat dalam kertas exam. Satu dekat bahagian objektif, satu dekat bahagian struktur. Dekat bahagian struktur yang kita bincang semalam, dia bagi soalan tu terus. Jadi kamu kena kenal pasti apa yang dia nak kamu bandingkan. Tapi kalau yang ini, dia dah tulis satu-satu. So kamu tinggal jawab satu-satu. Kamu tak payah kenal pasti, cuma kenal pasti kat mana jawapan. Boleh jadi tak semestinya perbandingan. Boleh jadi kadang-kadang soalan pernah lah masa dulu-dulu punya soalan, masa KBSM, dia pernah minta persamaan. Jadi baca soalan betul-betul. So bila dia minta perbandingan, bermaksud boleh jadi persamaan atau perbezaan. Kadang-kadang dia bila nak perbezaan, memang banding beza betul-betul lah. So tengok keadaan situasi soalan. Jadi jawapan kamu boleh jadi lebih besar, besar dari, kecil dari, atau sama dengan, macam tu. Jadi ini gambar rajahnya. Dia nak kedalaman air yang kita bandingkan dekat sini kawasan X dengan kawasan Y. Jangan tulis rajah. Kawasan X dengan kawasan Y. Kawasan X cetek dari kawasan Y. Cetek, tohor, tidak dalam ataupun kecil dari diterima. Tapi macam biasa cikgu lagi prefer simbol matematik, tapi siapa yang tak mahir simbol matematik boleh buat dalam bentuk ayat kawasan X cetek dari kawasan Y. Kawasan X tohor daripada kawasan Y. Kawasan X tidak dalam daripada kawasan Y. Itu semua membawa maksud yang sama. Okey, panjang gelombang. Sebenarnya pada gambar rajah ni, kalau kita teliti betul-betul, panjang gelombang ni tidak terlalu jelas penampakan dia. Yang ni dia punya ripple ni nampak sikit. Yang ni nampaklah jauh-jauh jarak dia. Yang ni rapat ni tak berapa jelas nampak rapatnya. Kalau kamu ingat, kalau kamu duduk kat pantai, kamu nampak ombak tu datang rapat. Sedangkan daripada laut, jauh daripada laut kamu nampak ombak tu, kamu nampak satu, lepas tu dia diam, lepas tu nampak satu, diam. Dia sampai kat pantai, kamu nampak dia kerap. Itu bermaksud panjang gelombang dia, kawasan yang cetek ataupun kawasan yang tumpat, dia jadi kurang. Frekuensi gelombang, dalam cerita ini kita pakai air yang sama, jadi frekuensinya sama. So kalau kita belajar dalam gelombang, kita ada formula V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. So ada 3 pemboleh ubah. Salah satu pemboleh ubah ini akan menjadi pemboleh ubah yang dimalakan untuk kamu dapat perkadaran.
So kalau panjang gelombang dah berubah, laju gelombang akan berubah. Yang sama adalah frekuensi VF lambda. Sebab kita tahu ombak bila sampai pantai, dia tak laju berbanding masa yang dekat tengah-tengah lautan. Hubung kait panjang gelombang dengan kedalaman air. So kita tengok panjang gelombang yang mana, kedalaman yang mana. So jawapan soalan hubung kait ni, dia berdasarkan daripada jawapan B. Jadi kamu tengok apa yang kamu buat ni, nampak simbol dia sama. So jawapan kamu, kedalaman bertambah, panjang gelombang bertambah. Apa akan jadi kalau kamu tulis terbalik? Panjang gelombang bertambah, kedalaman bertambah. Tak salah. Itu tak betul. Namakan fenomena gelombang yang terlibat. Okey, dalam gelombang kita belajar 4 saja fenomenanya. Pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Itu 4 saja. Lagi sekali, pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Pantulan bermaksud dia langgar dinding. Tuf, 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 tuf. Pembiasan bermaksud dia boleh melalui. Ada perbezaan ketumpatan. Dalam cerita ni ada perbezaan ketumpatan. Kedalaman air tadi mewakili ketumpatan. So dia boleh melalui. Dia boleh lalu, cuma dia bengkok lah pembiasan. Pembelauan bermaksud dia elak. Dia lalu celah. Kalau ada batu, dia elak batu tu macam tu. Tu pembelauan. Interference dia kena ada dua sumber yang koheren. Apa maksud dua sumber yang koheren? Maksudnya beza fasa, frekuensi, panjang gelombangnya sama. Itu maksud sumber yang coherence. Dan dia akan bertindan. Bila dia bertindan, setiap gelombang dia ada puncak, dia ada lembangan. So bila dia bertindan, puncak bertindan dengan puncak, lembangan dengan lembangan, dia akan jadi interference membina. Tapi kalau puncak dengan lembangan, dia akan jadi interference memusnah yang diwakili oleh node dengan anti-node. Macam tu. Jadi syarat pada interference, sebelum dia melakukan prinsip superposisi, gelombangnya mesti koheren. Apa yang dimaksudkan dengan cahaya monokromatik ataupun gelombang monokromatik? Bermaksud dia hanya satu frekuensi atau satu warna sahaja. Itu maksud monokromatik. Jadi fenomena yang terlibat dekat sini adalah pembiasan. Rajah 5.2 menunjukkan perambatan gelombang dari kawasan air ke dalam kawasan air dalam ke kawasan air cetek menuju ke tanjung yang berlaku di satu kawasan laut. Pada rajah 5.2, lukis arah perambatan bagi gelombang air apabila gelombang tersebut menghampiri tanjung. Dia akan bengkok ikut shoreline. Dia akan bengkok. So, kamu akan lukis. Kalau garisan kamu tak bengkok, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya 2 garisan yang menunjukkan dekat tanjung ni dia menumpu sikit. Dia kuat berbanding dengan dekat teluk. Sebab tanjung tu dia terkeluar daripada teluk. Tengok gambar Raja Kutek dia macam tu. So tanjung terkeluar daripada teluk. Kalau ikut teori, teluk kawasan yang lebih tenang. Memang kita boleh nampak lah kalau siapa pernah naik Bukit Batu Putih kat Tanjung Tuan tu, akan dekat Tanjung Tuan tu dia tanjung. So dia boleh nampak ombak hempas dekat situ agak kuat berbanding dengan kawasan Teluk Kemak. Di kawasan air cetek, panjang gelombang dan laju gelombang masing-masing 8 meter dan 2.5 meter per saat. Kira laju gelombang di kawasan air dalam, di dalam kawasan air dalam, maksudnya nak kawasan dalam, apabila panjang gelombang di kawasan tersebut adalah 20 meter. Jadi kita belajar V sama dengan F lambda. So kita ada 2 keadaan, satu kawasan cetek, satu kawasan dalam. So dekat situ cikgu letak formula. V1, lambda 1 mewakili satu keadaan dalam ataupun cetek. V2, lambda 2 mewakili satu keadaan dalam ataupun cetek. So kamu yang tentukanlah sebab kita ada 2 nilai. Sebab frekuensinya sama, kita boleh eliminatekan. So dia akan jadi V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Kita samakan persamaan.
Dan kita buat gantian. Jadi cikgu buat V1 untuk kawasan V1 untuk kawasan dalam 20 meter cikgu buat. V2 untuk kawasan cetek. So 8 kat sini, lambda 2. Panjang gelombang 8 meter dan laju 2.5. So ganti unit, jangan lupa. Jadi bila kalau soalan tanya, kamu nak buat, pernahlah keluar kamu nak buat chalet, resort. Kamu pilih kawasan Teluk ke Tanjung, kamu pilih kawasan Teluk. Kenapa? Lebih tenang. Sebab amplitude ombaknya lebih rendah. Laju ombaknya dah mula perlahan. Tenaga yang dia bawa pun dah diseratkan. Macam tu. Tapi kalau macam pada kawasan yang macam Tanjung ataupun Teluk untuk kita buat pelabuhan, biasanya dekat Teluk tu orang akan buat barrier untuk benteng penahan ombak. Dekat PD pun ada kalau perasan, kalau berjalan dekat Port Dickson boleh perasan. Dekat kawasan Merang Terengganu pun dia dah mula buat barrier supaya tenaga yang masuk tu disebarkan, tak menumpu pada pantai 100%. Kalau menumpu pada pantai 100% akan berlaku hakisan. Jadi dia dah buat barrier, so ombak yang masuk di pantai tu lebih tenang. Okey. Soalan 6. Rajah 6.1E dan rajah 6.1B menunjukkan dawai kuprum dalam medan magnet berayun apabila arus mengalir melaluinya. Namakan hukum yang digunakan untuk menentukan arah ayunan dawai kuprum itu. Kita dah belajar dalam medan magnet, elektromagnet, kita belajar. Pertama, syarat untuk ada medan magnet kena ada arus. Ada arus. Jadi bila ada arus yang mengalir, automatik ada medan magnet keliling. Ni dawai ada arus mengalir, automatik ada medan magnet keliling dia sama ada ikut jam atau lawan jam. Macam mana? Ibu jari. Ibu jari ni menunjukkan arah arus dan jari ni menunjukkan arah medan. So arus mengalir arah sini, medan dia macam ni lah. Medan dia macam ni. So kalau daripada arah cikgu, medan dia ikut jam. Jam pusing daripada kanan ke kiri. So medan dia ikut jam. Tapi kalau arus dia masuk pen tu macam ni, masuk macam ni, medan dia macam ni. So di lawan arah jam macam tu. Jadi bila kita dah belajar arus pada satu dawai lurus, kita bengkok pada satu gelung. Lepas tu kita belajar ada medan magnet kekal, utara, selatan, medan magnetnya daripada utara ke selatan. Gabung pula dengan dawai, kita dapat daya lastik. Kemudian kita belajar daya lastik tu, ni daya lastik lah ni. So kita belajar Fleming tangan kiri dengan Fleming tangan kanan. Okay. Macam mana kita nak tahu dia Fleming tangan kiri dan tangan kanan? Tangan kanan adalah daya aruhan. DGE aruhan. Arus ta'aruh. Jadi kalau ada perkataan ta'aruh ataupun dia pakai simbol galvanometer, bermaksud tu tangan kanan. Tapi kalau dia pakai simbol bateri, bermaksud itu adalah tangan kiri. Jadi dekat sini kita tengok, dia dah letak dah arah arus. Ada arus turun dan ada arus naik. Arus turun, arus naik. Maksudnya arus tu masuk, jalan tergedik-gedik keluar. Arus tu masuk dan keluar. So bila ada arah arus, kita tahu dah dia Fleming tangan kiri. Sebab untuk Fleming tangan kiri, kita kena tahu arah arus masuk macam mana. Tapi kalau Fleming tangan kanan, kita kena tahu arah gerakan paling kurang, arah medan dia, dan kita akan cari arus tu sedang bergerak ke mana. Atau kanan biasanya macam tu. Ataupun kalau kita dah tahu arah arus, kalau macam pada penjana kita tahu arah arus, so kita tahu macam mana dia bergerak. So kita tengok gerakan, ibu jari gerakan. Ibu jari yang ini adalah daya. Jari ini sama-sama tunjuk arah kekutupan. Utara tunjuk ke selatan, tunjuk arah selatan. Dan jari yang ini menunjukkan arah pengaliran arus. Okay, jadi kat sini adalah hukum Fleming tangan kiri. Hukum Fleming tangan kiri. Okey.
Soalan yang berikutnya, perhatikan ketebalan, perhatikan rajah 6.1A dengan rajah 6.1B, bandingkan ketebalan dawai kuprum, saiz sudut ayunan dawai kuprum, daya yang bertindak ke atas dawai kuprum. Ketebalan dawai, jelas nampaklah dawai yang ni lebih hitam, lebih jelas berbanding dengan yang ini. So jelas nampak ketebalannya. Sudut ayunan, kita tengok dekat tepi dia ni. Kita tengok dekat tepi yang ini. Tepi ni dengan tepi ni. Ini perbezaan sudut ayunan. Daya yang bertindak ke atas dawai kuprum, sebenarnya dia soalan ni baik hati, dia indicate-kan daya tu berdasarkan anak panah ni. Nampak tak anak panah ni kecil, anak panah ni besar. Itu menunjukkan bantuan yang diberi. Mungkin kamu tak tengok dengan teliti, kamu tak perasanlah jawapan dia. Jadi kita dapat rajah 6B sungguhnya lagi besar daripada 6.A. Dan ingat perbandingan rajah. Tanpa perkataan rajah, jawapan kamu salah. Kalau kamu tulis A kurang daripada B, kamu banding huruf. Kalau kamu kata rajah A kurang daripada rajah B, rajah A tidak wujud dalam cerita ni. Yang ada rajah 6.1A dan rajah 6.1B. Jangan cuai dekat situ. Berdasarkan jawapan di 6B, yang ni, nyatakan hubungan antara dawai yang bertindak ke atas dawai kuprum dengan hubungan antara daya yang bertindak dengan dawai kuprum dengan ketebalan dawai kuprum. Daya dengan ketebalan. Daya yang bertindak ke atas dawai kuprum dengan saiz sudut ayunan. Daya dengan sudut ayunan. Jadi kita tengok. Daya dengan ketebalan. Simbol dia sama kan? So jadi jawapan dia, ketebalan bertambah, daya bertindak ke atas bertambah. Atau kamu boleh kata ketebalan berkurang, daya yang bertindak ke atas dawai berkurang. Kenapa tadi? Cikgu tahu kadar dia sama, ni simbol dia sama. Simbol matematik ni sama. Saiz sudut ayunan bermaksud dia nak yang ini dengan daya. Macam tu. Jadi saiz sudut ayunan bertambah, daya bertindak ke atas dawai bertambah. Atau saiz sudut ayunan berkurang, daya bertindak ke atas dawai berkurang. Atau kalau kamu buat terbalik, daya bertindak ke atas dawai berkurang, saiz sudut ayunan berkurang pun boleh. Kalau kamu nak kata berkadar terus pun boleh. Dibenarkan. Soalan 6D, kutub magnet bar dalam rajah 6.1 diterbalikkan. Apakah yang berlaku kepada ayunan dawai kuprum? Okay. Tangan kita macam ni bila kita buat framing. Tangannya macam ni. Okay. Lagi sekali. Biasakan dalam peksa, kamu bawa buku kertas soalan tu dekat dengan tangan kamu. Jangan pusing tangan. Pusingkan kertas soalan tu ikut tangan kamu. Tu lebih mudah lah. Mula buat huruf L. Lepas tu terus naikkan. Macam tu. Mula buat huruf L. Lepas tu terus naikkan. Sama juga. Buat huruf L. Terus naikkan. Macam tu nak buat framing. So, bila kita buat framing. Contohlah kan. Kita buat, sebab yang ni menunjukkan arah utara selatan. So, dia macam ni lah. So, kita dapat daya dia keluar. Sekarang, dia kena pusing ke atas. So, arah dia berubah kan? Tanpa consider rajah tu lah. Secara am saja. Kita dengan anggapan arus mengalir arah yang sama. Jari ni arus ni mengalir arah saya. Arus mengalir arah saya. Sama. Sekarang yang ni menunjukkan arah medan. So medan dia dekat sini. Kat belah sini. Yang ni daya dekat atas. Bila saya pusing, daya jatuh ke bawah. Atau saya buat macam ni. Ini menunjukkan arah medan. So bila saya pusing, daya dia berubah. Nampak? Kat situ. Jadi dawai akan berayun pada arah bertentangan. Ataupun kamu boleh katakan dengan ayat-ayat lain lah, membawa maksud yang sama. Soalan berikutnya. Dawai kuprum pada rajah 6.1 kemudian digantikan dengan satu gegelung seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.2. Apabila suis dihidupkan, gegelung tersebut berputar pada satu arah. Okay. Pada rajah 6.2, tandakan arah aliran arus elektrik dalam gelung tersebut. Okay, macam mana nak tahu arah aliran? Tengok sini. Positif, negatif. Positif, naik, negatif. Jadi tanda. Subhanallah. Tanda. Jadi kalau kamu tanda, okay, kamu tanda macam cikgu buat ni, pada
macam ni, dia arah arus ke sana. Dia kata tanda arah aliran arus elektrik dalam gegelung tu. Sebab gambar raja ni sangat kecil, arah yang cikgu tanda ni salah kalau buat macam ni. Sebab tanda ni positif, dia kena duduk dekat gelung yang atas ni. Tengok betul-betul. Arus ni dengan buat macam ni, nampak dia pada gelung yang bawah. Salah sebenarnya. Dia kena duduk pada gelung yang atas. Okey. Kemudian nyatakan arah putaran gegelung itu. Masa ni lah kamu pakai Fleming kamu. Fleming kamu. So arus masuk. Arus arah sana. Gambar raja tu lah arus arah sana. Yang ni tunjuk arah selatan. Ke bawah. Kan? Pusing ke bawah. So dia pusing ke bawah. So daya yang dihasilkan ke bawah. Kalau arus arah sini, yang ni tunjuk arah selatan. So daya yang belah sini naik atas. Daya yang belah sini turun bawah. Tunjuk, tengok balik. Faham apa tak cikgu cakap ni? Satu daya pada gelung tu, kamu akan dapat satu daya naik atas, satu daya turun bawah. Jadi kamu akan dapat dia putar lawan jam. Kamu akan dapat gelung tu. Sebab gelung tu lukis kamu macam ni. Kamu boleh buat dia duduk tegak macam ni. Ataupun kamu lukis arah gelung tu pada gambar rajah pun boleh juga. Okey, sampai soalan 6. Okey tak? Ada nak tanya tak? Okey, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan sebuah reaktor nuklear yang menjana elektrik melalui tindak balas pembelahan nukleus. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus? Selalu cikgu kalau mengajar dalam kelas, cikgu kata jangan guna kuantiti fizik. Contohnya pada keadaan yang salah. Contoh perkataan berat, kan? Berat dia merujuk kepada daya. Tapi sebenarnya dalam radioaktif ni, kalau kamu tengok, dia kata proses di mana satu nukleus berat. Kat sini berat ni bukan merujuk pada daya. Sebab translation daripada perkataan bahasa Inggeris, heavy nucleus. Jadi memang berat lah. Okay. Pembelahan nukleus, definisi ada dekat muka surat 209 dalam buku teks. Tindak balas nukleus, satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Jadi proses di mana satu nukleus berat membelah atau dipecahkan kepada dua nukleus ringan. Macam mana dia dibombat, dia dipecahkan, dia di-shoot ataupun dia ditembakkan, dibedil dengan satu neutron. Jadi satu neutron masuk dekat dalam satu atom yang berat, nukleus yang berat, dia akan split kepada dua atom ringan, nukleus yang ringan, dua nukleus baru yang ringan. Dalam masa sama dia keluar 3 neutron. Okey, itu adalah pembelahan nukleus bawah tindak balas berantai. Okey. Untuk dalam radioaktif ni, dia kamu kena faham. Yang ada dekat jadual berkala tu dia yang stabil. Unsur-unsur yang stabil. Kalau unsur tidak stabil, dia tak duduk dekat jadual berkala. Kamu belajar hidrogen satu-satu. Dia boleh jadi 21, 31. Tu hidrogen. Dalam keadaan nombor yang dekat atas tu apa? Nombor atom. Cikgu lupa. Dalam keadaan apa lah kat atas? Ada nak tolong tak? Lupa lah. Nombor apa kat atas? Nombor nukleon kat atas. Aku lupa lah. Nombor nukleon yang kat atas nombor nukleon Yang nombor yang kat atas tu kan macam ni kan. 2, 3, 5 ni nombor kat atas. Kalau hidrogen 1, 1. Nombor atas je 1, 1. Itu dalam keadaan stabil pada jadual berkala. Dia ada keadaan 2, 1, 3, 1. Itu dalam keadaan tidak stabil. Dia akan mereput sehingga dia stabil 1, 1. Okey. Ketika dia mereput,
dia ada separuh hayat dia untuk stabil. Ketika dia meleput, dia akan memancarkan tenaga, melepaskan tenaga. Pancaran dia dalam bentuk zarah, alfa atau beta, dan dalam bentuk sinar gamma. Zarah alfa kita wakilikan dengan atom helium 42. Beta diwakilikan dengan elektron kosong negatif 1. Jadi untuk mengimbangkan persamaan tu sangat penting. Kenapa? Kamu akan kira cacat jisim dengan menghitung jisim sebelum berlaku tindak balas dan jisim selepas berlaku tindak balas. Jisim sebelum akan tolak jisim yang selepas. Akan dapat cacat jisim. Tapi dalam kes soalan ini, dia kata, tindak balas pembelahan nukleus berlaku dalam reaktor nuklear pada darjah 7 diwakili oleh persamaan berikut. Dia bagi persamaan. Cacat jisim yang terhasil pada tindak balas pembelahan nukleus bahan api uranium adalah 0.198264U. Yang ni dia dah bagi siap-siap. Boleh jadi soalan tu dia tak bagi cacat jisim. Dia minta kamu hitung. Bermaksud kamu kena kira jisim sebelum tindak balas, jisim selepas tindak balas, jisim sebelum tindak balas, tolak jisim selepas tindak balas akan dapat cacat jisim. Memandangkan dia dah bagi cacat jisim, untuk tukar pada unit kilogram, kita darab saja dengan nombor 1.66 darab 10 negatif 27. Okey, 1.66 darab 10 negatif 27 ni diberi tak kat dalam kertas peksa. 1.6 darab 77 ni diberi. Dia tulis sebagai 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kilogram diberi. Jadi tengok dekat list formula memang diberi. Darab saja, hati-hati tekan kalkulator. Bundarkan kepada 2 titik perpuluhan minimum. Macam ni cikgu tak 3. Boleh. Jadi soalan yang berikutnya dia tanya, tenaga nuklear yang dihasilkan dalam tindak balas pembelahan nukleus. Dekat sini bermaksud dia merujuk kepada E sama dengan MC kuasa 2. Alamak, saya salah tulis. Minta maaf lah, ada error sikit. Saya tak kuasa 2 kan. Sekejap. Nanti kan kamu tengok pula kan. Slide 13. Tak apalah. Yang ni kuasa 2 tau. 3/10 kuasa 8 kuasa 2. Cikgu terlepas pandang lah ni. Ni jawapan akhir dia insyaAllah betul ni. Sebab semalam dah bercek dah kira. Jawapan akhir dia betul. So cikgu minta maaf yang C kuasa 2 ni. 3.81, 2.91. Okey, betul. Jawapan akhir dia betul. Cuma ni, cikgu tak buat kuasa 2. So minta maaf. Segantikan saja. Markah 2 markah yang pertama pada gantian. Jawapan akhir yang betul. Adakah formula ni diberi kat dalam exam? Berdasarkan buku yakin ni, formula ini diberi. Okey. Soalan C. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri berbeza bagi beberapa model reaktor nuklear yang akan dibina untuk menjana industri, untuk menjana tenaga elektrik di sebuah kawasan perindustrian. So ada 3 model JKL. So dalam soalan justifikasi ni sama dalam soalan essay. Tapi dalam essay dia bagi 4 pilihan. Yang ni dia bagi 3 pilihan. Kadang-kadang dia boleh bagi 2 saja pilihan. Ikut siapa yang bina soalan tu. Jadi untuk reaktor nuklear memang kena baca betul-betul muka surat 214 buku teks dengan 216. Sebab fungsi dia, pengawal fungsi dia dibuat daripada apa, moderator daripada apa ciri keselamatan dia. So kena baca. Macam mana dia boleh generate tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Masa proses pembelahan nukleus dia menghasilkan haba. Haba yang dihasilkan tu akan memanaskan air. Jadi air akan pump ke dalam teras reaktor untuk menyerap tenaga yang dihasilkan dari pembelahan nukleus tadi. Menyebabkan air itu mendidih dan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Jadi steam tu wap air yang sangat panas bertekanan tinggi akan masuk ke dalam turbin, memusingkan turbin dan menghasilkan cas elektrik transfer ke penjana. Sama juga prosesnya, cuma dalam proses dia
Kalau dalam hidroelektrik, air yang pusingkan turbin. Jadi air tu kena bergerak laju lah, tapi dalam kes reaktor nuklear, steam yang pusingkan turbin. Steam bertekanan tinggi, pusingkan turbin. Cuma kalau reaktor nuklear, dia punya risiko dia kalau dia malfunction lah, tidak berfungsi, sistem ada malfunction macam mana-mana. Kalau pada hidroelektrik, risiko dia kalau musim kemarau ke, kurang air ke, jadi empangan tidak berfungsi kan, macam mana nak jalan elektrik. Jadi soalan kata berdasarkan jawapan 1, nyatakan ciri-ciri yang sesuai menghasilkan tenaga elektrik dengan kecekapan yang tinggi. Jadi rod pengawal dibuat daripada boron dan kadmium. Boron atau kadmium. So boron, dua boron. Moderator dibuat daripada grafik, bahan seperti grafik atau air. Itu tulis dalam buku teks. So dekat sini bila kamu tengok grafit dengan boron, kamu dah tahulah jawapan dia apa kan. So boron untuk mengawal kadar tidak balas pembelahan dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okay, ni ayat buku teks ni. Bermaksud rod pengawal kamu boleh kata tugas dia mengawal kadar tidak balas. Kat situ pun betul. Mengawal kadar tidak balas pembelahan pun betul. Mengawal kadar tidak balas sahaja pun betul. Ataupun kamu kata untuk menyerap neutron yang berlebihan pun betul. So ada dua fungsi dia, mengawal kadar tidak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Kamu boleh tulis mengawal kadar tidak balas atau kamu tulis menyerap neutron berlebihan atau combine dua-dua. So moderator adalah grafik sebab dia untuk memperlahankan neutron. Dekat sini, dekat dalam buku teks dia kata memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. So ambil keyword dia memperlahankan neutron. Itu kat buku teks pun dah ada jawapannya. Okey, berdasarkan jawapan anda, pilih model reaktor nuklear yang paling sesuai menjadikan tenaga elektrik di kawasan perindustrian tersebut. Jadi kita tengok kita dah bulat dua-dua boron dengan grafik, so jawapan kita K. Macam tu saja. Okey, kita pergi kepada soalan kita yang terakhir, soalan 8. Rajah 8 menunjukkan sebentuk cincin yang mengandungi batu permata. Okay. Batu permata itu berkilau, nyatakan fenomena fizik yang terlibat. Okey, kalau tak ada idea, tengok soalan yang kedua. Indeks biasan batu permata cincin tersebut 1.5. Hitung sudut genting, disebut sudut genting. Jadi bila melibatkan sudut genting, kita tahu dia adalah pantulan dalam penuh. Kenapa dia berkilau? Sebab dia trap cahaya. Cahaya tu patutnya terbias, masuk keluar. Tapi sekarang cahaya tu masuk, pantul dulu kat dalam. Pantul dulu baru terkeluar. Sebab tu nampak dia berkilau. Jadi pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh ni bukan pantulan, dia pembiasan. Yang sepatutnya behavior dia pembiasan. Sepatutnya cahaya tu lalu melintas, dibengkokkan keluar, tapi dia bengkok ke dalam. So kita panggil dia terpantul balik semula ke dalam. Macam tu. Yang kita belajar sebelum ni, kita ada dua benda lain ketumpatan dan beza ketumpatan. Ini pembiasan biasa. Cahaya merah bermaksud dia bergerak daripada kawasan tumpat ke cahaya biru kurang tumpat. Bila dia pergi kawasan kurang tumpat, dia akan jauh daripada normal. Bila dia pergi kawasan yang tumpat, dia akan dekat pada normal. Bermaksud cahaya biru tu cahaya yang terbias. Bergantung kepada di mana dia dibiaskan. So kalau dia dibiaskan di kawasan yang lebih tumpat daripada cahaya merah, dia akan menghampiri normal. So dia rapat dia ke normal. Jika dia dibiaskan ke kawasan kurang tumpat, dia menjauhi normal. Ini pembiasan yang biasa. Pada satu keadaan tertentu, dia akan jatuh pada betul-betul dekat satah. Maksudnya sinar bias dia membuat sudut 90 darjah. Ketika keadaan ini terjadi, sudut 7 itu adalah sudut genting. Adakah pantulan dalam penuh sedang berlaku? Tak. Pantulan dalam penuh belum boleh berlaku. Tapi kita dah dapat sudut genting. Andai kata sudut 7 ketika itu 40, sudut genting dia adalah 40. Jadi pembiasan biasa tadi, sudutnya kurang pada 40. Untuk berlaku pantulan dalam penuh, sudut 7 dia kena besar daripada sudut genting. Kalau sudut genting dia 40, sudut 7 dia mungkin 41. Barulah berlaku pantulan dalam penuh. Jadi kalau faham,
Maksud kita gantikan je dalam formula N sama dengan 1/sin C. Okay, yang ni kena hati-hati tekan kalkulator sebab dia ada art sign tu. Sekejap. Formula ni diberi kat dalam list formula SPM. So jawapan dia 2 untuk gantian dan jawapan akhir. Perlu ke tukar dalam bentuk minit? Tak perlu. Nak tukar tak salah pun. Tinggalkan dalam darjah pun dah memadai. Okey. Soalan berikutnya. Sekiranya batu permata pada rajah 8 kurang berkilau, nyatakan ciri bagi aspek berikut untuk menggantikan batu permata pada rajah supaya lebih berkilau. Okey. Bila dia kurang berkilau, bermaksud tak banyak pantulan berlaku dekat dalam dia. Bila dia berkilau, bermaksud pantulan banyak berlaku. Macam mana batu-batu biasa boleh nampak berkilau bila kena cahaya? Sebab batu-batu biasa ini dipotong pada sudut genting dia. Jadi cahaya masuk terus terbias ke dalam. Dipotong pada sudut gentingnya. Berbeza dengan belian. Sebab belian ini adalah batuan dalam tanah yang terhasil daripada proses berjuta-juta tahun dengan mampatan dan tekanan yang sangat tinggi. Berlain dengan belian. Belian ini pada potongan apa-apa saja memang cahaya masuk, dia boleh berkilau. Dan dia berkilau lebih lama daripada batuan yang lain. Sebab dia secara semula jadi ada pantulan dalam penuh dekat dia. Okay, dalam pantulan dalam penuh, sebab kita tengah cerita pasal permata. Sebenarnya pantulan dalam penuh ni bukan pada permata pun ada juga. Macam logam maya ataupun miraj ataupun dalam bahasa Britisnya fata morgana. Macam mana logam maya berlaku pun akibat daripada pantulan dalam penuh. Jadi soalan, berbalik pada soalan, dia kata supaya lebih berkilau. Jadi dia tidak berkilau. Bila dia tidak berkilau, bermaksud kurang pantulan dalam penuh. Jadi untuk berkilau, kena lebih banyak pantulan dalam penuh. So dia jadi berkilau. Macam mana pantulan dalam penuh boleh banyak berlaku? Sudut genting tu nak jadi macam mana? Okay, sudut genting tu kena kecil. Masuk sikit je, dah berkilau. Masuk sikit je dah berkilau. Kalau sudut genting tu besar, bermaksud kena betul-betul masuk pada sudut yang besar. Sudut tu kira pada mana sudut tu? Sudut tu kira daripada normal pada permukaan dia. Macam ni permukaan, ni garis normal dia. Sudut tu kira daripada normal. Bukan kira daripada permukaan, bukan kira pada satah. Daripada garis normal. So bila sudut genting tu kecil, lebih banyak pantulan dalam penuh berlaku. Andai kata kamu salah teka, kamu buat sudut genting dia besar, sekurang-kurangnya jawapan alasan tu betul. Sebab kamu faham untuk berkilau, berlaku pantulan dalam penuh. Untuk lebih berkilau, lebih banyak pantulan dalam penuh, mesti berlaku. Macam tu. Ketumpatan optik. So untuk ketumpatan optik, kita patah balik belakang. Kita tengok pada gambar rajah tu untuk ketumpatan optik. Untuk ketumpatan optik, soalan dia, ketumpatan optik tu pada bahan. Pada bahan. Pada garisan, dia berlaku pada garisan merah ke garisan biru. Cahaya datang dari mana? Macam tu. So kita nak tengok ketumpatan optik tu yang mana, pada garis biru ke garis merah? Pada garis merah. Garis biru tu bermaksud udara, dia dah terkeluar daripada bahan. Dia kena garis merah bahan, dia masuk balik dalam bahan. So kita perlu bahan yang tumpat. Sebab untuk dia bergerak jauh daripada normal, untuk garis biru jauh daripada normal, cahaya bergerak daripada garis merah, kawasan tumpat ke kurang tumpat. Bukan tumpat ke Kota Baru, bukan. Tumpat ke kurang tumpat. Tumpat tu adalah daripada bahan. Jadi bila cahaya tu keluar ke udara, dia jauh daripada normal. Pada sudut tertentu, cahaya tu masuk balik dalam bahan. Macam tu. Jadi ketumpatan optik kena tinggi. Sebab indeks biasanya lebih tinggi. Macam tu. Permukaan batu permata. Okey, untuk permukaan batu permata, yang ni tak tahu pun boleh tahu sebenarnya. Peganglah cincin mak yang kat rumah tu, loket mak, rasa. Dia rata. Dia tidak menggerutu. Dia rata. Dia licin. Jadi jawapan kamu rata atau licin. Kenapa rata atau licin? Okay.
Untuk pembiasan berlaku, permukaan dia kena rata atau licin. Jadi dia masuk. Gelas kaca dia masuk. Kalau menggerutu, sebab cahaya ni bersifat gelombang kan, dia cahaya ni bawa gelombang elektromagnet. Kalau menggerutu, pada sudut tertentu dia dipantulkan, sebahagian saja dapat bias masuk kalau bentuk dia menggerutu. Sebab tu kalau kita tengok naik train, ada kawasan tertentu dia ada besi dekat landasan tu. Sebab belakang tu ada rumah. Train tu lalu ada besi. Dia bukan hiasan nak nampak lawa ada besi macam tu, tak. Train tu bising tu tak. Dia nak bunyi tu terbias, terbelau. So rumah tu tak dengar kuat sangat. Dan ada kawasan tembok dia sangat menggerutu. Dia nak bunyi tu tak bias masuk. Bunyi tu pantul balik ke tengah jalan raya. Kadang-kadang kita lalu kat jalan raya dia dirikan tembok sebab belakang tu ada pembangunan. Kita tengok tembok tu memang tak licin, konkrit dia memang kasar-kasar. Sebab bunyi kenderaan tu dia nak pantul balik ke tengah kenderaan tu. Supaya dia diserakkan, tenaga bunyi tu diserakkan besar. Tidak menumpu. Jadi orang kat rumah kat tepi tu tak dengar. Jadi untuk berlaku pembiasan dengan bagus, dia kena rata, dia kena licin. Kalau menggerutu, sebahagiannya akan terpantul atau terbias. Atau terbelau macam tu. Sebab dia, supaya banyak pantulan dalam penuh itu tadi boleh berlaku. Okey. Kita dah cover dua-dua, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A struktur dan bahagian B dengan C untuk AC kita dah cover. Video semalam dah berjaya di-upload sebab dia panjang sejam lebih, dah berjaya upload dekat YouTube. Nanti cikgu letak link dekat grup Plastik ke Langit. Ya betul. Kenderaan memang bising. Supaya bunyi kenderaan yang bising tu penduduk tak dengar. Okay. Jadi untuk hari ni kita dah habis bincang kertas ni. Untuk kertas bahagian A. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Cikgu stop recording dulu. Kalau tak ada, cikgu ucapkan terima kasih. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.